Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad bertemankan Naila Huda hari ini. Pada jam ini biasanya kita akan membawakan beberapa berita utama yang mendapat perhatian di astroawani.com. Tapi dalam pada itu kita tahu sekarang ni 24 Ogos, lagi beberapa hari kita akan menyambut Hari Kemerdekaan dan juga jangan dilupa fasa pemulihan juga bakal berakhir 31 Ogos ini dan masih lagi tiada kata putus sama ada akan diteruskan atau tidak. Tapi di sebalik kita menjalani perintah PKP, kemudian ada perintah PKP pemulihan pula, pemakaian mask juga telah diwajibkan. Tapi dalam masa yang sama, Naila, bila kita cakap pakai mask tu antara isu yang paling maksudnya banyak orang memperkatakan adalah pembuangan mask merata-rata ni. Betul, dan itu menjadi tumpuan. Dan kalau kita lihat pada muka hadapan News Straits Times, akhbar tempatan itu yang menjadi tumpuan, mask pollution. Dan seperti yang kita tahu, pemakaian pelitup muka ini diwajibkan sejak 1 Ogos lalu dan malah sebelum itu juga banyak laporan dan apa yang dititiberatkan ataupun apa yang disuarakan oleh pihak NGO, terutamanya pihak NGO yang fokuskan kepada kelestarian alam sekitar. Mereka menimbulkan masalah tentang pembuangan secara tidak bertanggungjawab ini, pembuangan pelitup muka merata-rata, dan ini yang dititikberatkan pada muka hadapan News Straits Times. Dan satu aspek yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ini, kita lupa tentang isu alam sekitar, terutamanya ketika pelaksanaan PKP, bukan saja tentang penggunaan pelitup muka, malah juga dengan penghantaran makanan, penghantaran barangan yang semakin popular ketika PKP, penghantaran makanan secara dalam talian menggunakan bungkusan makanan plastik dan sebagainya. Itu antara isu-isu yang mungkin kita terlepas pandang ketika pelaksanaan PKP ini. Tetapi sekarang kita dah masuk kepada fasa pemulihan dan kita nak lihat kepada langkah seterusnya. Mungkin kita boleh ingat semula dan kita buka mata kepada isu-isu seperti ini yang kita tidak sedar menjadi aspek ataupun menjadi masalah lain pula daripada COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, jika anda memakai pelitup muka tu, ingatlah dah habis guna tu, buanglah di tempat yang sepatutnya. Kita tidak mahu macam sekarang ni dah macam pemandangan biasa nampak pelitup muka di jalan dibuang begitu sahaja. Baik, kita nak teruskan kepada berita yang mendapat perhatian ini berkenaan dengan sampah juga. Apabila dikatakan bahawa tahap kesedaran menguruskan sampah dengan baik masih kurang memuaskan, dan dalam aspek penggunaan plastik dan kita semula itu masih berada di tahap kurang memuaskan, itu kata Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib. Beliau berkata majoriti daripada mereka beranggapan kerja tersebut adalah tanggungjawab kerajaan dan pekerja pembersihan semata-mata, sedangkan setiap individu boleh memainkan peranan khususnya dalam aspek kitar semula. Dan katanya kerajaan juga dalam usaha menggalakkan rakyat untuk kitar semula telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran dalam program seperti Trash to Cash yang membolehkan mereka menukar sampah menjadi sumber kewangan tambahan. Dan ini satu perkara ataupun teguran yang sangat baik. Dalam masa yang sama, kita nak menerapkan mengenai kepentingan kitar semula dalam menyediakan fasiliti kepada ramai pihak untuk memudahkan mereka untuk mengitar semula, sebab kita bukan hanya memandang perkara ini hanya di bandar-bandar utama, tetapi kepentingannya di luar bandar bagaimana. Ya, betul. Dan sebenarnya program Trash to Cash ini sangat kreatif. Bukan saja mempromosikan alam sekitar, tetapi dalam masa yang sama boleh juga menambah pendapatan di samping itu. Dan kalau kita lihat Alam Flora juga ada juga menyediakan perkhidmatan buyback center, bukan saja barang-barang plastik, barang kotak dan sebagainya, tetapi minyak masak yang telah digunakan pun boleh anda jual di pusat-pusat ini. Jadi satu idea yang sangat kreatif. Dalam masa kita ada ramai yang kita juga lihat masih lagi meneruskan bekerja dari rumah, kanak-kanak ada lagi ataupun pelajar masih lagi ada yang berada di rumah. Jadi pengurusan sampah ketika PKP ini satu aspek yang perlu dititikberatkan masyarakat. Bercakap tentang PKP, pasti itu yang akan menjadi tumpuan dalam masa yang akan datang nanti. Dalam masa terdekat ini kita akan menantikan apa keputusan seterusnya berhubung dengan PKP. Jadi kita nak ceritakan tentang PKP ini dan juga sedikit perkembangan COVID-19 dalam negara, yang mana kalau kita lihat PKP pemulihan dijangka berakhir pada 31 Ogos ini. Kita nak lihat apa langkah seterusnya. Ini pula saranan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang katanya mereka saran untuk melanjutkan lagi tempoh
PKPP. Dan kita juga boleh lihat apa yang jadi tumpuan dalam Berita Harian dan juga The Star juga memaklumkan mengenai saranan yang disuarakan oleh KKM untuk melanjutkan PKPP ini. Ya, dan kalau kita lihat laporannya juga ada di astroawani.com di mana KKM memberi saranan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melanjutkan lagi PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos ini. Kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, tempoh lanjutan itu perlu memandangkan negara masih lagi bergelut dengan peningkatan kes. Malah katanya WHO juga menjangkakan pandemik COVID-19 akan berterusan untuk tempoh 2 tahun. Sebelum ini apa yang dikongsikan oleh pihak WHO, mereka tidak pasti lagi jangka masa sepenuhnya COVID-19 ini memandangkan kepada penghasilan vaksin dan juga pengedaran vaksin itu masih lagi mengambil masa dan sekiranya vaksin itu dapat pun dibangunkan, pengedarannya itu jadi masalah dan juga bagaimana untuk edarkan kepada seluruh negara, seluruh dunia dan juga dalam masa yang sama kita melihat kepada pembukaan sempadan. Jadi banyak aspek, banyak langkah-langkah yang perlu kita pertimbangkan dahulu sebelum kita melihat kepada pembukaan semula sempadan dan pembukaan aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial seperti biasa. Jadi lanjutkan tempoh PKPP itu yang ditekankan oleh KKM dan saya pasti kalau kita lihat negara lain juga contohnya di New Zealand yang sebelum ini mencatatkan kes sifar COVID-19 dan telah pun membuka ekonomi mereka secara berperingkat, secara lebih menyeluruh berbanding dengan negara-negara lain kerana melihat kepada kes COVID-19 itu semakin kurang, tetapi selepas itu mereka juga dapat mengesan kes baharu. Jadi kita masih lagi perlu berjaga-jaga dan saya rasa agak wajar untuk melanjutkan tempoh PKPP ini dan kalau kita lihat penyesuaian masyarakat juga semakin baik, bekerja dari rumah, pembelajaran dalam talian semakin lama semakin sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa dengan fasa pemulihan ini dan dalam masa yang sama kita lihat jangkaan WHO yang mengatakan bahawa pandemik COVID-19 ini akan berterusan untuk tempoh 2 tahun. Itu saya kira satu perkara yang positif dalam melihat menaikkan semangat kita dalam memerangi COVID-19 ketika ini. Dan bercakap mengenai memerangi COVID-19, antara perkara yang perlu kita titik beratkan ialah angka terkini setiap hari di Malaysia yang mana ini merupakan satu norma baharu kepada kita untuk kita tahu berapa angka terkini dan juga di mana kluster-kluster yang wujud dari kita boleh meningkatkan kewaspadaan itu. Dan ini kes terbaru adalah 10 kes dicatatkan, 10 kes baru dan 10 kes pulih dan menurut kenyataan media oleh KKM 10 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,267 kes dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 8 kes itu adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 5 bukan warga negara. Manakala 2 kes adalah penularan dalam negara melibatkan warga negara Malaysia iaitu kluster kes daripada kluster Tawar di Kedah. Justru itu ia menjadikan jumlah kes yang dikesan positif COVID-19 di kluster Tawar sahaja sebanyak 65 kes dan sehingga semalam sehingga jam 12 tengah hari semalam 3,286 orang telah disaring dalam kluster Tawar itu dalam yang disebut dalam kenyataan media KKM pada Ahad. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat kes import pula, daripada 8 kes import, mereka membabitkan kes dari negara Jepun iaitu 3 kes di Sarawak, dari Indonesia 3 kes dan juga Republik Maldives 1 kes di Kuala Lumpur dan juga Mexico 1 kes juga di Kuala Lumpur. Dalam masa yang sama, selain daripada kes positif, penularan dalam tempatan dan juga kes import, kita juga melihat kepada 10 kes pulih COVID-19 yang dilaporkan setakat semalam. Ini menjadikan jumlah kes sembuh adalah sebanyak 8,959 kes dan sehingga kini 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU di mana 4 kes yang memerlukan bantuan pernafasan dan juga tiada pertambahan kes kematian yang kita lihat dilaporkan akibat COVID-19 semalam. Ini menjadikan jumlah kematian masih lagi kekal pada 125 kes. Jadi dalam masa yang sama kita lihat kes ataupun saringan terhadap kes kluster Tawar ini masih lagi dijalankan dan masih ramai yang telah pun disaring dalam kluster ini iaitu seramai 3,286
iaitu membabitkan kebanyakannya negeri-negeri di utara, di Kedah, di Pulau Pinang, di Perak, di mana sebelum ini kita menyaksikan ke semua negara ini ketika gelombang pertama dan gelombang kedua masih lagi berada pada zon hijau, tetapi sekarang ini kebanyakan kluster-kluster baru yang direkodkan kita dapat kenal pasti adalah membabitkan negeri-negeri tersebut. Jadi itu menunjukkan kita tak boleh terlalu selesa melihat kepada kawasan zon hijau ini. Sangat mudah dan sangat cepat saja zon itu, status itu bertukar kepada zon merah, zon kuning. Melihat hanya memerlukan seorang saja untuk mencetuskan kluster itu. Betul. Dan bercakap mengenai perkara itu, antara kewaspadaan yang kita rasa menular ataupun rasa disebut-sebut mengenai perkara ini adalah isu mengenai Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali yang telah pun polis telah membuka kertas siasatan terhadap beliau selepas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Ekonomi itu gagal mematuhi kuarantin wajib di rumah setelah pulang dari Turki pada 7 Julai. Dan kita tahu ia telah disebut-sebut di sosial media dan netizen juga telah menyuarakan, mempersoalkan mengenai perkara itu. Ini perkembangan terbarunya apabila kertas siasatan telah dibuka oleh pihak polis dan perkara itu telah disahkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur kepada Bernama TV pada Ahad. Dan pada itu Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berkata sebanyak 27 laporan polis telah diterima berhubung perkara itu dan siasatan terhadap Muhammad Khairuddin mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 akan diadakan. Dan itu perkembangan mengenainya. Dan kalau kita lihat bercakap mengenai apa yang terjadi yang berlaku oleh Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali ini, ramai yang memperkatakan mengenai ada ketidaksamarataan layanan di situ. Dan dalam masa yang sama bekas Menteri Sukan kita Syed Saddiq juga turut menyuarakan bahawa kompaun terhadap Khairuddin memberi mesej wujudnya antara 2 darjat seperti yang disebut-sebut oleh netizen sebelum ini. Dan Ahli Parlimen MUA itu Syed Saddiq Abdul Rahman mempersoalkan kompaun RM1,000 yang dikenakan terhadap Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Seperti yang kita tahu sebelum ini, kes yang mencetuskan kluster Siva Gangga, individu tersebut telah di compound sehingga RM12,000, manakala makcik gelang pink yang sebelum ini juga viral telah di compound sehingga tak salah saya RM5,000. RM8,000. Ya. Jadi itu yang disuarakan oleh Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman mempersoalkan kompaun RM1,000 yang dikenakan terhadap Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi ini, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin. Katanya kompaun itu seolah-olah memberi mesej terdapat 2 darjat yang berbeza, 2 layanan yang berbeza dan juga 2 layanan bukan sahaja daripada kerajaan, government of the day. Yang kita lihat apa yang penting adalah darjat yang berbeza daripada sistem perundangan negara. Itu yang menjadi kekhawatiran orang ramai. Bukan saja kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin ini telah pun mempertahankan tindakannya sebelum ini, katanya tengok resultnya negatif je pun, tetapi itu bukan menjadi persoalan, bukan saja impaknya, kesannya dari sudut kesihatan, tetapi impak atau kesan yang diberikan kepada masyarakat terhadap ketelusan ataupun keadilan sistem perundangan negara kita. Jadi itu yang dipersoalkan orang ramai. Dan sebelum ini kita juga lihat ada juga laporan sejak mulanya PKP, layanan terhadap VIP ataupun ahli-ahli politik yang lain ketika mereka ingkar perintah PKP itu. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran orang ramai kerana kita lihat kompaun yang dikenakan atau terhadap rakyat marhain lah, itu yang jadi diperkatakan di media sosial ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama ia juga mencetuskan reaksi yang berbeza daripada pihak yang lain. Ini pula respons ataupun pandangan yang dikeluarkan oleh PAS yang katanya mereka anggap isu tersebut tidak lagi penting. Ini yang dikatakan oleh Timbalan Presiden Parti Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang katanya isu membabitkan Muhammad Khairuddin ini, membabitkan bagaimana beliau ingkar terhadap perintah PKP itu, ingkar prosedur kuarantin wajib sebagai tidak lagi penting. Katanya ia kerana tiada sebarang kluster tercetus akibat perbuatan itu dan apa yang dikatakan dia ni sudah didenda dan telah pun melakukan pengorbanan. Dia tolak semua gajinya selama 4 bulan. Sepatutnya tidak jadi isu, baik kita tumpu pada yang ada kluster sahaja. Dan kalau kita lihat reaksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh PAS itu sendiri
membuatkan satu persoalan timbul kefahaman mengenai perkara ini, perkara iaitu anda baru balik daripada luar negara, wajib kuarantin. Adakah kefahaman itu jelas kepada semua lapisan, terutamanya barisan kepimpinan pastinya, tentang bagaimana sangat penting untuk anda menjalani kuarantin 14 hari selepas anda pulang daripada luar negara. Dan apabila ada reaksi sebegini, kita tertanya-tanya adakah mereka faham mengenai kegusaran rakyat apabila perkara ini berlaku. Ya. Dan dalam masa yang sama juga apa yang dipersoalkan adalah kepimpinan ataupun menunjukkan teladan daripada pemimpin itu juga sangat penting. Dan sebelum ini kalau kita lihat laporan dari luar negara, di UK misalnya ada menteri yang langgar ingkar perintah berkurung di sana telah pun meletak jawatan. Jadi itu contoh yang mungkin kita boleh lihat di negara lain bagaimana accountability itu dapat disaksikan oleh rakyat mereka sendiri. Jadi itu sangat penting dan mungkin mungkin apa yang diminta oleh rakyat ketika ini kalau kita lihat di media sosial sekarang. Jadi banyak lagi laporan yang kita nak bawakan dari astroawani.com, tapi kita akan bertirak seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan menjelang pilihan raya negeri Sabah. Ini satu laporan yang kami nak bawakan di astroawani.com. Satu cadangan yang dikemukakan oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya. Katanya perbaiki proses undi pos itu menjadi tumpuan SPR. Ini dikongsikan oleh Timbalan Pengurusi SPR Dr. Azmi Syarong. Katanya usaha untuk menambah baik proses pengundian pos adalah antara tumpuan SPR ketika ini bagi mengukuhkan lagi sistem perjalanan pilihan raya negara. Dan juga kita menjangkakan PRK dan juga PRN dalam masa yang terdekat ini. Ini satu masa yang terbaik untuk kita lihat semula sistem pengundian negara kita. Katanya pihaknya sedang mengkaji perkara tersebut dengan satu jawatan kuasa yang telah pun diketuai ahli SPR Datuk Chin Paik Yong, yang katanya mereka sedang mengkaji perkara tersebut terutamanya dalam menyelesaikan pelbagai isu undi pos termasuklah hal kertas undi tidak sampai kepada pengundi. Katanya kalau kita lihat kepada PRU 14 lepas ini, sistem undi pos menghadapi banyak masalah dengan berlakunya peratusan yang sangat tinggi kertas undi pos yang tidak sampai. Katanya ini tidak patut berlaku. Jadi SPR mengambil maklum hal berkaitan kertas undi pos itu yang dibangkitkan beberapa pihak termasuk desakan terbaru yang mahukan Suruhanjaya itu untuk mempertimbangkan cadangan membenarkan pengundi Sabah yang bekerja di Sarawak dan Semenanjung Malaysia untuk mengundi secara pos dalam PRN Sabah bulan depan. Dan menyentuh hal itu, beliau berkata kemudahan undi pos tidak dapat diberikan kepada pengundi luar kawasan seperti contohnya yang berada di Semenanjung berikutan sistem yang sedia ada tidak mampu menambung jumlah yang besar. Katanya faktor pertambahan DUN Sabah daripada 60 kepada 73 kerusi juga menyebabkan kemudahan itu semakin sukar untuk dilaksanakan. Selain juga SPR tak sempat untuk menambah baik sistem undi pos itu memandangkan ia adalah pilihan raya yang mengejut. Jadi bercakap tentang proses undi pos ini, sebenarnya masa yang terbaik untuk kita bincangkan tentang hal ini kerana kita juga boleh lihat kepada Amerika Syarikat yang menjadi hangat debat antara Republikan dan juga Demokrat berhubung dengan undi pos ini menjelang pilihan raya umum pada November depan nanti. Mereka sedang membincangkan tentang undi pos kerana apa yang dikatakan oleh Presiden Trump sebelum ini, undi pos ini boleh berlaku penipuan ataupun fraud. Itu dakwaan yang dibuat beliau, tetapi ada juga yang katakan mungkin itu satu usaha Presiden Trump untuk cuba menekankan ataupun cuba adakan pengaruh terhadap pengundian yang dilakukan menerusi pos ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Parti Demokrat secara respons, mereka pula kini sedang menyokong USPS ataupun Postal Service di US di sana yang dilihat menjalankan protes mereka tersendiri kerana mereka sekarang ini ditekankan kerajaan ataupun pentadbiran White House bawah Trump ketika ini yang sedang boleh dikatakan melancarkan serangannya tersendiri terhadap perkhidmatan pos di sana. Jadi pengundian pos ini sangat menarik dan juga boleh sebenarnya menjadikan satu alat politik yang boleh dipolitikkan beberapa pihak. Ya, dalam masa yang sama ia merupakan satu isu yang sudah biasa diperkatakan, sudah lama diperkatakan. Kalau kita lihat PRU yang lepas juga undi pos juga mengalami masalah yang sama sehingga kan ramai yang melaporkan ataupun mengadukan perkara itu di social media. Mereka tidak dapat borang undi pos dan sebagainya, dan ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik apabila SPR sendiri akan memperbaiki
proses undi POS itu dari masa ke semasa, dan kita harapkan ia lebih baik lagi, kerana saya fikir PRU pun akan akan tiba tak lama lagi juga kan. Dan bercakap tentang pilihan raya ini, biasalah kalau kita bawakan isu-isu ataupun laporan PRU ke PRK ke PRN ke, apa yang menjadi tumpuan adalah isu-isu rakyat. Inilah masanya untuk ahli politik dan juga rakyat di kawasan-kawasan yang terbabit dalam pilihan raya ini untuk menyuarakan apa keluhan mereka supaya dapatkan perhatian, dan juga ahli politik juga dapat menjalankan kempen mereka untuk meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu. Dan ini apa yang ditimbulkan oleh penghantar makanan. Semestinya sekarang ini penting sangat kita berikan tumpuan kepada ekonomi gig, terutamanya lagi-lagi apabila berdepan dengan krisis COVID-19 ini. Jadi ini satu keluhan yang mereka suarakan, bahawa mereka inginkan jaringan internet untuk dipertingkatkan di Beaufort. Perluasan perkhidmatan penghantaran makanan ke daerah Beaufort sejak awal bulan ini dilihat satu rahmat buat anak muda di kawasan itu. Jadi sudah pasti senario itu baik dalam menjana peluang pekerjaan baru buat belia di kawasan tersebut tanpa perlu keluar daerah untuk mencari rezeki. Ini temu bual bersama dengan Muhammad Asari Ahmad yang katanya perluasan perkhidmatan penghantaran makanan di Beaufort sejak awal Ogos lalu dilihat satu pintu rezeki baru buat dirinya, kerana lihat kepada situasinya yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Jadi beliau bersyukur dengan peluang yang diberikan itu. Tetapi dalam masa yang sama, dia mengharapkan supaya jajaran internet dapat lebih diperluas bagi memudahkan pesanan itu diakses di kampung-kampung terpencil di Beaufort. Sementara itu juga dikongsikan oleh seorang lagi penghantar makanan, Muhammad Syahrian Omar, hanya 18 tahun dan sudah pun menceburi bidang penghantaran makanan dan ekonomi gig. Dan kita tahu penghantaran makanan, penghantaran barang ini satu ataupun industri sudah menjadi sektor yang amat besar di negara kita. Lagi-lagi dengan pandemik COVID-19, PKP, kita terpaksa duduk di rumah dan bergantung kepada penghantaran makanan dan barang keperluan. Jadi satu industri yang amat penting dan perlu disokong, kerana kita lihat kepada kerajaan ataupun inisiatif pihak berkuasa untuk meningkatkan jaringan ataupun untuk champion 5G. Tapi dalam masa yang sama, capaian internet itu masih lagi tak ada di kawasan luar bandar. Takkan perlu panjat pokok untuk mendapatkan perhatian untuk dapatkan capaian itu. Betul, kalau kita lihat di Sabah dan di Sarawak sahaja, isu mengenai jaringan internet itu sering diperkatakan, diwawarkan lebih-lebih lagi daripada rakyat itu sendiri. Dan rasanya ini tiba masanya kita pada tahun 2020 ini untuk melihat bagaimana jaringan internet sebenar-benarnya di sana. Dan apabila ada berita mengenai laporan mengenai penghantar makanan di Beaufort Sabah ini mahukan jaringan internet dipertingkatkan, kita teringat juga kisah-kisah pelajar yang terpaksa masuk ke hutan, panjat pokok dan sebagainya. Dan kita di Semenanjung mungkin tidak mempunyai masalah sangat dengan internet ni, tetapi kita perlu melihat bagaimana nak sama ratakan capaian internet tu, sebab tahun pun dah menjelang tahun 2020 ni, rasanya internet tu tidak perlu ada masalah sebenarnya, tetapi rasanya ini masanya untuk kita berubah dan juga barisan kepimpinan untuk melihat ini dengan lebih serius lagi agar bila ada internet itu yang baik, kejayaan ataupun pencapaian yang sama rata di antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak dapat disamaratakan. Ya. Betul, dan sebelum kita akhiri awal ni pagi, kita nak bawakan sedikit perkembangan antarabangsa. Dan apa yang kita menjangkakan hari ini, apa yang menjadi tumpuan adalah berhubung dengan keputusan berhubung dengan penyerang dua masjid Christchurch. Itu satu berita yang menggemparkan kita sebelum ini, dan selepas ini kita akan dapat tahu apa keputusan mahkamah, apa dakwaan yang dikenakan terhadap ataupun proceeding terhadap Brenton Tarrant, iaitu lelaki warga Australia yang terbabit dalam insiden tembakan dan pembunuhan 51 jemaah di Masjid New Zealand, yang akan berdepan mangsa ketika prosiding jatuh hukum hari ini, di mana tertuduh dijangka dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Brenton Tarrant telah mengaku bersalah atas 51 tuduhan membunuh, 40 tuduhan cubaan membunuh dan 1 tuduhan melakukan perbuatan pengganas. Dan Tarrant dijangka berada di mahkamah untuk prosiding jatuh hukum selama 4 hari bermula hari ini dengan kawalan keselamatan yang ketat dan juga sekatan terhadap liputan media. Sebilangan mangsa yang terselamat dan juga keluarga mangsa dibenarkan berada di mahkamah dan bersemuka dengan tertuduh sejak kejadian tembakan itu pada 15 Mac 2019. Dan sebelum ini, kalau kita lihat prosiding perbicaraan dilakukan hanya menerusi pautan video dari penjara kawal maksimum di Auckland. Dan
Hakim Mahkamah Tinggi Cameron Mander berkata hukuman itu adalah detik penting bagi mangsa dan cara terbaik untuk memberi keterangan juga kepada komuniti Islam, bukan saja di Christchurch ini tetapi di seluruh dunia yang digemparkan dengan berita ini. Dalam masa yang sama kita melihat New Zealand juga tidak melaksanakan hukuman mati, ya Naila, tapi untuk kesalahan membunuh dan keganasan boleh membawa hukuman penjara minimum 17 tahun tanpa pembebasan, dan bagaimanapun kita dimaklum bahawa hakim diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman penjara tanpa kemungkinan dibebaskan. Sekiranya hakim guna pakai bidang kuasanya, maka Brandon Tarrant itu boleh menjadi individu pertama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di New Zealand. Ya. Jadi kita akan terus ikuti perkembangan dengan pembacaan hukuman terhadap Brandon Tarrant ini. Pastinya satu detik yang amat bersejarah dan juga kita harap keadilan itu dapat ditegakkan dan juga dapat diberi sedikit ketenangan kepada keluarga mangsa yang terbabit dalam pembunuhan 51 jemaah di masjid di Christchurch ini. Dan kita akan terus ikuti laporannya. Boleh anda ikuti di astroawani.com dan juga di laporan media sosial juga. Dan kita ada sedikit masa. Ya. Dan ini perkembangan daripada WHO sendiri mengenai pemakaian pelitup muka ke atas kanak-kanak yang berusia 12 tahun, yang mana kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas perlu pakai pelitup muka seperti orang dewasa. Itu yang dikatakan atau disarankan oleh WHO, yang menyatakan bahawa kanak-kanak berusia 12 tahun ini harus memakai pelitup muka seperti orang dewasa untuk mengekang penularan COVID-19, manakala kanak-kanak berusia antara 6 hingga 11 tahun harus memakai pelitup muka dengan pendekatan berdasarkan risiko. Dan kalau kita lihat saiz pelitup muka itu sendiri kita perlu titik beratkan. Saiz pelitup muka untuk dewasa berbeza dengan saiz pelitup muka untuk kanak-kanak. Dan itu kalau saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ini, kita harap tidak membebankan ibu bapa, kerana kalau sesebuah keluarga itu, kalau mereka ingin membeli pelitup muka, perlu diingatkan bahawa mereka perlu membeli dua saiz yang berbeza, kerana kanak-kanak ini mempunyai bentuk muka yang lebih kecil pada orang dewasa. Jadi ini saranan yang dikatakan, dan pastinya kita di Malaysia akan mengikut saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dan dalam masa yang sama perlu dilihat juga bagaimana kemampuan keluarga untuk membeli dua saiz yang berbeza ini. Ya, dalam masa yang sama juga kita lihat sekarang sekolah telah pun dibuka semula walaupun secara berperingkat, tetapi ini satu aspek seperti yang dititik beratkan Gigi tadi, aspek kos itu mungkin kita terlepas pandang. Walaupun harga siling topeng muka itu telah pun dijatuhkan, tetapi dalam masa yang sama mungkin kita boleh lihat kepada inisiatif lain, mungkin pemberian secara percuma yang pernah dijalankan sebelum ini, tetapi mungkin pemberian percuma pelitup muka yang boleh digunakan semula, fabrik pula, juga dalam masa yang sama dapat mengatasi isu pollution, pembuang pelitup muka itu merata-rata. Jadi itu antara laporan yang anda boleh bacakan di astroawani.com, dan banyak lagi juga di media sosial di Twitter dan Instagram dan sebagainya. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.